السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Kamu harus tahu bahawa salat itu wajib, tiang agama dan sunnah Rasul. Salat, roh salat ialah niat, khusyuk dan penyerahan diri. Tanpa penyerahan diri, tanpa penyerahan ibadat tidak berguna selain daripada hanya ucapan kata-kata saja. Begitu juga semua ibadat solat yang lain tidak membawa faedah kerana ibadah ini mengandungi perbuatan berdiri, rukuk, sujud dalam keadaan merendah diri, merendahkan diri, menyerahkan hati dan membesarkannya yang tidak akan dicapai tanpa niat yang betul dan bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Suratul Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus tahu bahawa solat itu wajib. Kita dah bicarakan bahawasanya sembahyang itu wajib, sembahyang 5 waktu itu wajib menurut 3 mazhab. Mazhab Syafi'i kita, Maliki dan Hambali. Sementara mazhab Hanafi mereka sembahyang 6 waktu sehari kerana mereka menganggap witir itu wajib. Sembahyang mazhab Hanafi dia ada fardu, dia ada wajib. Fardu dengan wajib berbeza di sisi mazhab Hanafi. Di sisi kebanyakan mazhab, termasuk mazhab kita, fardu dengan wajib hak tulah. Fardu pun wajib, wajib pun fardu. Macam buah nyok dengan buah kelapa, hak tulah. Tapi mazhab Hanafi dia lain sikit. Cuma orang mazhab Hanafi sembahyang 6 waktu sehari kerana mereka menganggap witir itu wajib. Jadi witir ni walaupun sembahyang sunat, tetapi oleh kerana ada mazhab kata wajib, mazhab kita pun dianggap walaupun tak wajib, dianggap sunat yang amat dituntut lah. Kita kena belajar sembahyang witir ni. Paling kurang witir 1 rakaat saja. Aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang sempurna 3 rakaat. Yang baik lagi 7, 5, 7, 9, 11 rakaat. Kita duk buat bulan puasa 3 saja. 2, 1 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat.
Mazhab Hanafi 3 sekaligus. Jadi witir ni kalau 3 rakaat ada 3 cara. 1, 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat macam kita dah buat bulan puasa, hak tu paling baik. Satu lagi 3 rakaat, 1 salam dengan 1 tasyahud, tasyahud akhir saja. Satu lagi 3 rakaat, 1 salam dengan 2 tasyahud macam maghrib. 3 cara sembahyang witir kalau 3 rakaat. Paling baik macam kita dah buat 2 rakaat dulu, lepas tu baru 1. Dan sembahyang witir ni sekurang-kurangnya 1 rakaat. Witir makna ganjil, sembahyang yang ganjil. Hadis kata innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu Maha Esa, suka kepada yang ganjil. Suka kepada yang ganjil. Jadi kalau kita diberi pilihan antara genap dengan ganjil, kita pilih yang ganjil. Kita nak beli rumah di bangunan rumah tu ada nombor genap, ada nombor ganjil, ada nombor genap dan ganjil, pilih ganjil. Kita nak buat tangga rumah boleh buat 2, 4, 6, 8, 10, boleh 1, 3, 5, 7, 9, pilih yang ganjil. Tangga mimbar yang ganjil. Kita nak beli bangunan, nak beli rumah tu ada bangunan tu ada 100 tingkat. Dia bagi pilih nak tingkat berapa, pilih tingkat yang ganjil, 1, 3, 5, 7, lebih baik. Kita nak makan cok badak nak makan sebiji boleh, 2 biji boleh, 3 biji, pilih yang ganjil, telan 3 biji. Kau nak makan 2 tambah jadi 3. Kau nak makan 4 tambah jadi 5, ataupun makan 3. Kita pilih yang ganjil. Kerana bilangan ganjil ni salah satu daripada yang disebut dalam agama. 3 ni kerap sangat. 7 lagi banyak juga. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7 hari dalam seminggu. Jenis 7, jenis 3 ni bilangan yang ganjil. Jadi bilangan yang ganjil itu adalah salah satu daripada yang lebih baik daripada bilangan yang genap. Maksud dia kalau kita beri pilih, kita nak ambil nombor telefon, umpamanya kita nak beli telefon, maka pilih nombor yang ganjil. Kita nak beli nombor kereta, maka ada nombor kereta banyak pilihan. Nak ambil nombor kereta macam mana? Cari yang ganjil. Setengah tu guru dia suruh ambil yang jenis kuih banyak dan sebagainya. Yang penting bilangan itu ada kira di sudut agama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Saya pergi bentang di ICU, bahagian buat bangunan, bentang tentang buat masjid. Lalu orang tanya, macam mana nak buat tangga mimbar? Tangga mimbar ke tangga masjid ke tangga rumah? Buat yang ganjil bilangan dia, kerana Allah Ta'ala suka yang ganjil. Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir. Witir maksudnya Allah Ta'ala itu ganjil. Maksud ganjil, Allah Maha Esa. Yuhibbul witra. Allah cinta kepada witir. Jadi salah satu sembahyang yang dinamakan sembahyang yang amat dituntut nama sembahyang witir. Kurang-kurang 1 rakaat saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat dengan Allah Ta'ala. Bila masuk waktu witir ni? Lepas sembahyang Isya. Bila habis waktu witir? Bila masuk subuh. Nak sembahyang bila? Nak tidur ke lepas mangkit tidur? Kalau kita boleh jaga sembahyang lepas mangkit tidur, sembahyang yang paling last sekali sembahyang witir. Kalau kita takut tak jaga, sembahyang siap-siap sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma seorang sembahyang lepas sembahyang Isya sebelum tidur,
Seorang semayang sebelum subuh, tanya hak semayang lepas isya, siapa kamu semayang witir awal? Saya takut tak jaga, semayang siap-siap. Tanya hak semayang lepas subuh, siapa kamu semayang dekat nak subuh baru semayang? Kerana semayang yang paling baik sebelum subuh ialah semayang witir. Hadis kata, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan semayang kamu yang terakhir di malam hari semayang witir. Last sekali witir. Semayang hak lain dulu, semayang tahajud ke, semayang hajat ke, semayang taubat ke, semayang sunat tasbih ke, sebarang semayang yang lain, semayang sunat wudu ke apa, last sekali semayang witir. Witir ni sunat buh di akhir sekali. Tapi kalau dah semayang dah lepas isya, makin ni tak sah semayang dah, semayang hak lain sudah. Kerana hadis menyatakan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Orang semayang bulan puasa dah semayang witir dah dengan tu imam pas semayang tarawih, makin ni semayang hak lain tu witir tak payah ulang dah, menurut pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 orang sahabat, ada 4 orang tokoh zaman dulu yang hebat dalam bacaan Quran mereka, iaitu Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyiduna Tamimun ad-Dari radhiyallahu anhu. 2 orang sahabat. Seorang nama Sayyidina Uthman, menantu Nabi SAW. Seorang nama Tamim ad-Dari yang meriwayatkan hadis Ad-Dinun Nasihah kalau tak silap. Ada dalam hadis 40 ada. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga Imam Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in. Yang keempat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ajma'in. 4 orang ni, Sayyidina Uthman, Tamimun ad-Dari, Sa'id ibn Jubair, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, menurut sejarah mereka ni orang yang semayang witir 1 rakaat khatam Quran 30 juzuk. 1 rakaat semayang witir habis 30 juzuk. Sekali semayang habis 30 juzuk satu malam. Kita 30 tahun tak habis 30 juzuk. Dia habis 1 rakaat. Pas semayang isya, semayang witir 1 rakaat. Jadi aku semayang witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin, habis minal jinnati wan nas. 30 juzuk 1 rakaat khatam Quran. Sayyidina Uthman ni radhiyallahu anhu, Allah bagi kepada dia suka sangat baca Quran sampai boleh khatam 1 rakaat 30 juzuk, mati tengah baca Quran. Imam Syafi'i tiap-tiap hari khatam Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setiap hari khatam Quran, kata dalam banyak kitab, antaranya kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kalau mai bulan puasa, sehari 2 kali khatam. 30 hari Ramadan 60 kali khatam Quran. Awak depa ni boleh baca Quran sehari 30 juzuk. Tu kamu hong depa wali Allah. Wali Allah ni ada karamah. Karamah maksudnya perkara yang luar biasa yang tak ada kepada orang biasa macam kita. Kita ada karamah tak? Karamah kita khatam handphone, khatam WhatsApp. Sehari ni kalau berhenti mengajar lah ni saya mengajar 8.40 lagi habis 9.40 ke pukul 10. 100 handphone, 100 WhatsApp habis dia buka-buka tu dia. Tu baru berhenti sejam. Muah sehari tak buka 1000 WhatsApp. Itu jenuh khatam kita. Tutup bang sehari buka-buka tu. Kita khatam WhatsApp. Orang tua-tua kata, kami bukan WhatsApp apa, kami handphone kami cak ayam lah. Nokia, tak pernah tengok WhatsApp pun tak ada. Orang tua-tua kadang-kadang dia tak khatam WhatsApp, dia khatam gambar alam TV. Dia pegang remote control.
Cucu pun nak keluar dari rumah, tengok tu duk pegang remote control, balik tengok duk pegang lagi. Khatam remote, khatam TV. Jadi kita asyik kita dengan TV yang kita tengok, asyik kita dengan handphone yang kita tengok, seumpama asyik orang dulu dengan ibadat mereka. Saya baru pergi petani jalan 2 hari, baru balik pergi hari Selasa, balik hari Rabu malam Khamis, tidur hanya semalam. Sepanjang jalan kita lalu kok ialah kok petani, orang yang berniaga tu kebanyakannya orang perempuan. Jual nasi lemak, jual nasi apa, nasi lemak lah, nasi kerabu lah apa semua. Orang lelaki, beberapa tempat yang saya jumpa duduk petani burung. Jalan jumpa sekelompok, kadang-kadang duduk atas motor, driver seorang, pemandu seorang, 2 sangkak kiri kanan, satu driver punya, satu numpang. Taklah banyak, tapi ada lah beberapa tempat jumpa. Apa ramai, tengok tu dia duduk petani burung, pengadil Lubuh Markah. Jalan pula jumpa pula. Depa sana ni suka belah burung. Sebahagian lah, taklah semua, tapi minat dia lagu tu. Kita sini ada juga, tapi jarang-jarang jumpa. Kita nanti tahan burung, makan burung pun tak ada. Jarang jumpa. Nak makan burung puyuh pergi pasal minggu. Jadi minat seseorang itu menjadikan dia memenuhi masa dia dengan aktiviti tersebut. Jadi aktiviti zaman dulu, zaman 100, 200, 300 tahun hijrah yang dikenali sebagai zaman salaf, minat mereka dalam beribadat. Ada yang khatam Quran setiap hari, ada yang sehari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam, dan kata-kata dalam kitab kata paling ramai, paling banyak sekali khatam Quran 7 hari sekali. Dari 5 juzuk, 4 juzuk. Dan paling banyak yang dijumpai, kata dalam kitab Syarah Ihya, kata dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karangan Imam Nawawi, hari semalam 8 kali khatam Quran. Siang 4 kali, malam 4 kali. Awak boleh khatam banyak, depa jenis hafal sungguh. Kita di sini pecah rekod lah di Malaysia ni, budak-budak hafiz bila hafal Quran, depa boleh khatam sehari semalam. Bila depa betul-betul mahir, depa boleh baca tanpa tengok Quran orang semak, mula pukul 4 pagi, habis pukul 4 pagi, habis pukul 3 pagi. Pukul 4 pagi mula baca Fatihah, Alif Lam Mim, tak berhenti semayang dengan makan, tanpa melihat Quran, baca. Orang lain semak. Habis bila? Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi juga, pukul 5 pagi. Yang penting tak sampai sehari semalam, 24 jam, 23 jam, habis 30 juzuk. Tu zaman lah. Di sebahagian tahfiz buat lagu tu. Dan saya pernah hadir hafalan yang dibaca oleh pelajar hafiz dalam masa 24 jam, habis 30 juzuk. Tapi saya tak ikutlah 24 jam, saya ikut sebahagian lah. Ikut 24 jam, tunggu dengan kita-kita kali. Tapi ada zaman lah yang Allah Ta'ala bagi ingatan mereka, boleh baca Quran tak kena tengok, ingat Quran macam kita ingat Fatihah, baca tanpa tengok 24 jam, habis 30 juzuk. Itu hak zaman lah yang kita jumpa dengan tajwid dia. Tapi nak boleh hak tu, mau makan masa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, paling cepat 4 tahun, 5 tahun untuk boleh baca tanpa tengok Quran 30 juzuk sehari semalam ataupun 2 hari habis. Hafal 3 tahun,
ulang setahun ataupun 2 tahun, setahun setengah, lepas tu dia boleh baca tanpa tengok Quran. Sehari semalam habis 30 juzuk. Ada tempat buat 2 hari 2 malam, ada tempat 3 hari 3 malam, sehari 10 juzuk, 3 hari khatam. Ada tempat sehari 15 juzuk, 2 hari khatam. Kita bila kita pergi tengok orang macam tu, ada juga semangat nak boleh baca sehari sebagai 2, sepatah 2. Tapi kita tak nak tengok orang duk khatam Quran lagu tu, kita tak baca. Setahun tak baca, 2 tahun tak baca, 15 tahun tak baca. Kita duk tengok hal lain, duk tengok gambar lain, duk tengok hal lain, terlupa kata Quran ni bukan jenis baca seumur hidup sekali, dia kena tiap-tiap hari. Kau khatam Quran bila kak? Dah jadi 3 loh. Lepas perang Jepun tu. Lepas tu tak baca dah. Cuba baca enggak lah, merangkak kokak. Pasal dia kira khatam Quran ni seumur hidup sekali, habis tu tinggal tu tunggu orang mati nak baca tepi mayat. Ada orang ini fahaman dan amalan sebahagian masyarakat kita. Sedangkan hadis kata, bacalah Quran, sesungguhnya Quran itu bagi syafaat, bagi pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Ada hadis kata, darjat kita dalam syurga di sisi ayat terakhir yang kita baca. Maksudnya bila kita baca, khatam, ulang, setiap kali kita baca menentukan darjat kita dalam syurga. Kita mati dengan ayat yang terakhir yang kita baca, maka itulah darjat kita yang tertinggi yang kita dapat. Maksudnya nak lagi tinggi dalam syurga, lagi banyak kena ulang Quran. Seorang ulama bila isteri dia menangis di sisi dia, anak dia menangis di sisi dia ketika dia nak mati, dia kata tak usah riau lah, tempat aku nak mati ni aku dah khatam puluh ribu kali Quran. Setiap kali khatam tu dia sebut bilangan dia telah khatam. Aku tak sedih kerana aku dah khatam tempat ni, tentang aku nak mati ni puluhan ribu kali Quran. Maksudnya aku mati tempat ibadat aku yang cukup banyak. Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, seorang ulama perempuan keturunan Nabi SAW, hidup zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Dia korek tanah dalam kubur dia, dalam rumah dia. Dalam rumah dia korek tanah, jadikan macam kubur. Dia masuk dalam tu, dia buat ibadat tu. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat, baca Quran, khatam banyak-banyak. Dan dia pesan, kalau saya mati tanam tani. Maka dia mati ditanam tempat dia buat ibadat siang dan malam. Sayyidah Nafisah, gelaran dia Nafisatul Ilmi, sebab dia ilmu banyak. Sampai gelaran Nafisah ilmu, Nafisatul Ilmi. Dia masa di zaman dia adalah orang yang alim. Satu masa seorang Yahudi, suami isteri Yahudi bukan Islam, ada urusan di pekan, nak pi buat urusan di pejabat. Depa ada bela anak seorang, anak tu tak boleh berjalan, jenis kesot ni, jenis lembek, beranak lembek, tak boleh jalan, kesot sana kesot sini, sampai budak tu agak-agak besar lah pun duk lembek tu, tak boleh jalan. Bila suami isteri ni nak kena pi buat urusan di pejabat ataupun di pekan, nak bawa anak, kacau urusan dia apa, tak bawa, tak ada siapa jaga. Akhirnya dia kata kepada suami isteri tu bincang, kita minta tolong jiran kita jaga Ustaz. Jiran dia Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, dia pergi memang minta tolong jaga anak kami nak pergi pekan ni, tak ada siapa jaga. Saya pergi balik, kami ambil balik. Sayyidah Nafisah kata tak apa, tinggal sini. Dia apa pun tinggal nak pi. Sayyidah Nafisah ambil ayat semayang, nak semayang duha. Masa dia tengah ambil ayat semayang, budak tu kesot pi randuk lah ayat semayang dia. Takdir Allah Ta'ala,
budak tu jadi sihat. Hak lembek tadi boleh bangkit berjalan. Karamah Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Akhirnya depa balik-balik tengok budak tu duk berjalan mai tang pintu rumah, sambut mak pak dia balik. Macam mana hang boleh berjalan ni? Saya tengok tuan rumah ni duk ambil ayat semayang, saya pergi main ayat dia basuh kaki yang mengalir tadi. Kena ayat tu jadi sihat, boleh bangkit berjalan. Mak pak dia dengar tu masuk Islam. Kemudian bagi tahu kat jiran-jiran dia pakat masuk Islam habis. Kata ni orang yang mulia. Jadi orang dulu ni depa dapat karamah kerana yang pertama mereka berilmu, yang kedua mereka beramal dengan ilmu mereka. Ada wirid-wirid depa, yakin depa pun tinggi, kita tak payah, kita jenis amalan kurang, ilmu pun sikit, amalan pun tak ada, tak ada apa. Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu ajak orang masuk Islam. Orang kafir tu kata, kalau hang masuk Islam, hang kata Islam ni baik, hang tolong tunjuk mana tanda Islam tu baik. Hampa nak apa? Dia ambil racun. Suara racun, Sayyidina Khalid pegang, bismillahirrahmanirrahim, minum. Tak ada mudarat. Pasal apa? Pasal yang pertama dia betul dengan ajaran Allah dan Rasul, yang kedua dia ada perkara luar biasa kerana keyakinan dia tinggi. Dengan bismillah racun tak boleh bagi mudarat. Dengan bismillah orang dulu boleh berjalan atas air. Kita bismillah tenggelam, bismillah buah racun mati. Buah racun tikus mati dengan tikus. Tikus mati, kita pun mati bersama makan racun tikus. Sebab kita orang biasa. Orang dulu-dulu ada karamah. Karamah tu perkara yang luar biasa yang Allah bagi kepada orang yang hampir kepada Allah. Macam mana mereka dapat? Kerana ilmu dan amalan mereka tinggi. Amalan-amalan mereka tinggi sampai peringkat Allah tunjuk kepada orang lain tentang kelebihan mereka. Mereka merasa itu adalah anugerah Allah Ta'ala, bukan hak mereka. Saya dan hidup dengan tok guru lagu tu seorang dua. Dia fikir besar, ada tok guru yang lagu tu perangai dia. Dan tengok ulama-ulama. Tok Pak Man mengaji kat Tok Kenali. Anak murid Tok Kenali. Pak Min adik Tok Yazid Pendang. Kalau pergi sembahyang Jumaat di kampung saya, tok guru seorang sana. Tok Syekh Mahmud duduk tak ni. Tok Pak Man duduk tak nu. Pak Min duduk tak nu. Tok Guru Haji Husin Sungai Limau. Ada Tok Pak Man janggut 2-4-5 orang. Jadi ada yang sakan-sakan zaman dulu dengan sebab amalan mereka tinggi. Pi petani jumpa seorang tok guru baru ni saya pergi ziarah dia. Dia kata wirid-wirid ni kena jaga, kena amal. Dia pun habaq hizib ni, wirid ni. Orang dulu-dulu depa dengan wirid depa jaga. Kita baca sepatah tinggal banyak patah, baca sehari tinggal 10 hari. Jadi wirid ni macam-macam jenis. Ada wirid Imam Nawawi, hizib Imam Nawawi, hizib Imam Abu Hasan Asy-Syazili, hizib Imam Ibnu Arabi dan sebagainya. Cuma ulama kata afdalul awradi qiraatul Quran. Wirid yang paling baik baca Quran. Wirid-wirid ulama yang susun tu lepas belakang, tu nombor 2. Al-Ma'surat Imam Hasan Al-Banna. Wirid-wirid lain nombor 2. Kerana Quran ni wirid yang paling baik. Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah mendatangkan satu kenyataan dalam kitab Risalatul Muawanah. Dia kata man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa tak ada wirid, dia tu macam kera. Qirdun tu makna kera. Man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Maksud dia lepas sembahyang ada wirid, lepas sembahyang ada hizib bacaan harian yang perlu ada.
Jadi kita kena ada jadual kita sendiri untuk baca wirid. Wirid lepas sembahyang, wirid dengan Quran, wirid dengan istighfar, wirid dengan selawat, wirid dengan la ilaha illallah. Menurut kelapangan dan kesibukan masing-masing. Jangan sampai tak ada wirid langsung. Sembahyang tapi wirid tak pernah buat. Quran tak pernah baca. Lepas tu duk tengok TV, duk tengok handphone saja. Habis masa kita kepada benda lain, benda ibadat tak tahu mana. Jadi kita baca dalam kitab Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthara min al-ibadati laysa bibid'ah. Menegakkan satu hujjah bahawasanya memperbanyakkan ibadat itu bukan bid'ah. Dalam kitab tu dia mai karangan Imam Al-Laknawi, Abdul Hayy Al-Laknawi, seorang ulama India Lucknow, ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahmatullahi alaihim. Kitab tu cerita orang-orang yang buat ibadat banyak, sembahyang banyak, sehari ratus rakaat, 1000 rakaat, wirid banyak, ada yang sembahyang isya dengan sembahyang subuh dengan ayat sembahyang isya, ada yang khatam Quran 8 kali sehari semalam. Ibadat dia banyak. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehari semalam 12,000 tasbih zikir. Tiap-tiap hari zikir 12,000. Tak tidur lagi tak habis 12,000. Itu cerita-cerita yang mereka dapat karamah. Allah bagi masa yang singkat tapi boleh isi dengan ibadat yang banyak. Ada lagi satu kitab nama dia Qimatuz Zaman 'indal Ulama, nilai masa di sisi para ulama. Ada ulama 30 tahun tak pernah makan malam dengan tangan kanan kerana duk karang kitab. Adik dia tolong suap, tak ada nak berhenti makan. Ada ulama nama Imam Yahya Ibn Ma'in, pak dia mati tinggal 1 juta dirham. Dia perhabis untuk menuntut ilmu, nak beli kasut pun tak ada. Sehingga dia jadi pakar dalam bidang hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Yang tu lebih kurang 40 orang kisah ulama. Ada ulama nama Imam Ibn Aqil, dia karang kitab 800 jilid. 800 jilid dia karang kitab. Nama dia Al-Funun, nama kitab tu. Sebab tu kalau kita boleh pergi Mesir masa time orang jual kitab di Mesir, tiap-tiap tahun bulan 1 dia buat pameran kitab sedunia 2 minggu, berjalan sehari tak habis, berpuluh ribu jilid kitab jual. Kedai-kedai kitab saja beratus. Satu bangunan penuh, ada 5, 6, 10 bangunan, semua kitab. Rata-rata kitab hak betul dah, hak tak betul pun dah. Kitab Injil pun dah. Hak mana nak beli kitab, kerja mereka tulis nama kitab tu, jangan pergi beli terus. Lagi habis duit tak ada beli. Duit habis, kitab tak habis. Saya dapat pinjaman, di antara duit saya yang saya dapat habis beli kitab. Kalau saya susun kitab saya satu surau ni keliling, perasan penuh surau ni kitab saya tak habis. Duk mana duk Lostak. Hak saya omel sini ada sikit. Ni boleh kata 1/8 daripada Lostak. Lostak tu 7/8 ni. Selori kitab tak lebih. Tapi tak baca kan. Gelap sangat lebah tu. Nak mesyuarat saya pergi buka, nak mesyuarat fatwa saya buka, cari. Di sana ni kitab tak tahu nak abang. Banyak kitab yang tak sampai kepada kita di sini. Hak sampai pun sikit-sikit. Dah lah sampai sikit-sikit. Puak Wahabi Syiah duk terjemah kitab dia jual di kedai-kedai buku. Kita tak tahu nak tapih pergi beli kitab mereka pula. Wahabi Syiah ni kadang-kadang mereka lebih aktif tulis. Kita tak perasan, beli balik baca. Jadi mereka faham mereka. Terbaru bulan tahun lepas saya pergi beli kitab Kelebihan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab kah?
Rajab Syaban. Warna hijau buku tu. Atas meja di sebuah buku kedai buku. Balik buka surat pertama, tahu dah ni Syiah. Itu alaihi salam, kata Ja'far As-Sadiq alaihi salam, semua tengok Syiah. Terjemah jual kata. Jadi kita baca dalam sejarah bagaimana orang dulu-dulu depa Allah bagi asyik depa, syok depa, lazat depa, rajin depa dengan ibadat. Kita dah hidup zaman sekarang, kita hidup dalam suasana masyarakat manusia yang sebahagiannya hanya boleh jaga sembahyang 5 waktu. Sebahagiannya sembahyang 5 waktu pun tak jaga. Jumaat pun tak pi, raya pun tak pi. Tunggu orang dia mati baru nak sembahyang mayat dia. Ada dalam masyarakat kita tak pernah sembahyang seumur hidup. Ada dalam masyarakat kita hanya sembahyang raya setahun 2 kali. Ada dalam masyarakat kita sembahyang Jumaat seminggu sekali. Lain tak sembahyang. Ada yang hanya sembahyang 5 waktu sunat tak pernah buat. Nak cari sembahyang sehari lebih pada tu dengan sembahyang sunat yang banyak, payah jumpa. Tu di sudut sembahyang. Quran pun sama. Ada yang khatam Quran semua hidup sekali masa kecil-kecil dulu, lepas tu tak baca dah. Ada yang kecil-kecil dulu pun tak ada khatam. Muqaddam pun merangkak tak berhenti gitu. Kawan dia berhenti sama. Pergi mengaji turu sungai suruh angkut ayak. Aku malas angkut ayak, tak mau. Turu zaman dulu dia kata angkut ayak aku tu. Kadang-kadang Tok Guru suruh buat bendang, ajak buat bendang sekali. Tok Guru dulu bukan ada upah mengajar Al-Quran ikhlas. Main time raya orang bagi zakat fitrah ada. Ada yang habis, ada yang tak habis. Yang jadi masalah ni hak zaman lah, anak-anak kita yang tak reti baca Quran pun banyak, duduk dalam kampung, duduk dalam taman. Hak lain boleh baca, surah abang boleh baca, bahasa Inggeris pun kadang-kadang pandai, Quran tak reti baca. Saya tahu, saya ngajak sekolah darjah 1 dulu, Iqra, ngajak Jacob, seorang budak tu, nama dia pun tak reti jawab. Hang nama apa? Ustaz nak fikir. Nama dia pun kena fikir tu. Lepas tu disebut nama dia. Pak hang nama apa? Ustaz, Langut. Fikir nama pak dia. Dia boleh dah sebut nama pak dia. Hari mula saya mengajak dia tu, budak ni lah apa, nama sendiri pun nak kena fikir, nama pak nak kena fikir, tambah baca alif ba ta, sebut dia ikut betul, lepas tu suruh dia ulang pi kulin. Lama-lama boleh, alhamdulillah. Boleh lah gagah daripada mula tak reti apa. Kadang-kadang saya duduk dalam surau main orang perempuan bawa ayat sebetul. So, Ustaz, tolong jampi ayat. Awak, anak saya tak mau mengaji. Mengaji pun tak mau, apa pun tak mau. Dah mengaji tak boleh. Kotlah mengaji boleh, Ustaz baca apa ya. Yang mak tu main pakai seluar jin ketat, t-shirt, rambut dekat ni. Kata sebotol tak cukup, kena setimba jurus dengan mak-mak sekali. Bagi ke anak sebotol, buh kat mak setimba. Tapi saya tak kata, kata tak main terus lah. Asyik baik dia mau minta ayat kat anak dia juga. Walaupun dia terlupa minta ayat kat dia, dia pun baca bagi. Tu hak buat main ayat ada juga. Kita nak minta tolong orang baca doa, kita kena baca doa sama. Kita nak baca doa, kita kena baik lah. Ni kita pun kain tak cukup, tudung tak pakai, TV kita pakai tudung, periuk kita pakai tudung. Cuba kita pergi pasal minggu orang jual periuk, kita nak beli periuk. Kawan tu kata periuk harga lain, tudung harga lain. Kalau nak beli periuk, saya jual periuk lah. Tudung saya tak mau jual. Mana boleh, aku nak masak nasi kena buat tudung. Oh, periuk nak tudung, tuan periuk tak pakai tudung tak apa.
TV kita buah tudung elok. TV pakai tudung, lauk kita pakai tudung. Habis makan nasi, lauk lebih, buah tudung. Tuan TV, tuan lauk tak pakai tudung, tuan periuk tak pakai tudung. Beli periuk tak bagi tudung, kita marah. Mesti satu set periuk dengan tudung. Masak nasi kena tudung, tidak nasi tak masak mentah. Jadi kalau kita sedar bahawasanya doa kita Allah Ta'ala akan makbul mustajab kalau kita jadi orang yang tak buat dosa taat pada Allah. Sebagaimana kita nak orang doa nak kita jadi baik, kita kena baik sama. Maksudnya kita kena minta ubat juga kalau kita pun tak betul. Macam belah mulut belah mulut ni buah kurma yang dimasukkan ke dalam mulut, orang yang baik. Anak kita lahir, cucu kita lahir, kemudian kita nak bagi budak tu baik, kena buah nama yang elok. Di samping nama yang elok, kita kena panggil orang belah mulut cucu kita, anak kita. Orang belah mulut tu kena orang yang baik. Mulut dia rajin wirid, mudah-mudahan anak kita rajin wirid. Mulut dia rajin mengajar, mudah-mudahan anak kita boleh mengajar. Mulut dia rajin cakap baik, mudah-mudahan anak kita cakap baik. Jadi cari orang yang baik. Dia buat macam mana? Dia ambil buah kurma, buah dalam mulut, kunyah, supaya buah kurma tu bercampur dengan air liuk dia yang baik. Lepas tu dia ambil buah kurma tu, dia tonyoh di langit-langit budak tu. Dia langit budak tu, nama dia tahnik. Bahasa Arab dia panggil tahnik. Tahanun yakab. Sahabat-sahabat Nabi SAW bila dapat anak, ada di kalangan suami kata kat bini dia, kamu jangan bagi susu kamu kepada anak tu lagi. Wak mai anak tu kat aku dulu. Nak wak pi bagi air liuk Rasulullah, lalu masuk dalam mulut dia, baru masuk yang lain. Pi belah mulut dengan air liuk Nabi SAW. Rasulullah buat sedemikian. Bila Rasulullah wafat, maka yang waris Rasulullah ialah para ulama, orang baik-baik. Bila belah mulut ni paling baik? Hari pertama. Kita dah buat hari ke-7, tak apalah. Tapi yang paling baik hari pertama. Hari pertama buat macam mana Ustaz? Duduk di hospital tu, beranak di hospital. Dulu tak apa, beranak di kampung. Panggil Tok Guru pergi kampung, lah beranak di hospital. Ulama kata yang pertama, yang paling afdal masuk di telinga seorang budak ketika dilahirkan ialah nama Allah. Baik itu disunatkan azan di telinga kanan, qamat di telinga kiri lepas pada budak tu dilahirkan. Kita lah beranak di hospital. Hospital pasang lagu. Awal-awal dengar lagu tu. Anak saya beranak di hospital tu. Satu hospital bunyi lagu. Tak ada nak pergi bang. Dengar lagu dulu. Pilah bang kat telinga anak. Depa tengok-tengok. Oh, ustaz lah. Jadi ustaz. Main bang kat anak saya mah. Sepas satu katil pindah satu katil, lepas satu katil pindah. Kena 9 katil belah keluar tu. Yang lelaki depa tak suruh bang, lelaki depa duk melilau di luar. Sampai satu kejadian pukul berapa? Pukul 11 malam, pukul 4 pagi tu, lebih kurang malam lah, tengah malam. Mai seorang lelaki bawa bantai satu, buat tikak tu di kelang kabut. Orang duk tunggu ni, duk tunggu bini beranak ni. Geng-geng suami yang menunggu isteri beranak duk bersembang. Duk mana, duk apa semua. Dia main kelang kabut, orang main bantai dengan tikak. Dia letak, abang, siapa ada motor pinjam tak? Bini saya beranak dah, pampers tak ada, doktor suruh beli pampers. Saya nak kena lari pergi beli pampers cepat-cepat ni. Orang tu orang bagi pinjam. Rosak dengan kunci motor, dengan motor hilang. Cek-cek bini pun tak ada, anak pun tak ada. Model dia bantai sebiji, tikak satu. Boleh motor baru dia. Dia boleh main berlakon nak beli pampers. Rupanya dia pencuri. Tujuan dia nak siapa yang bagi? Harta aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Model dia tu. Jadi kalau budak dilahirkan, sunat azan di telinga kanan, qamat telinga kiri. Yang kedua tahnik, belah mulut.
Belah mulut tu maksudnya kita bagi buah kurma makan, lepas tu bekas buah kurma tu buh di mulut budak tu. Mudah-mudahan budak tu besar jadi baik macam orang yang belah mulut dia. Tu setengah orang dia buat hari ni, setengah orang dah tak buat. Tapi kalau tak buat hari pertama, boleh buat hari ke-7, boleh buat hari ke-14, terpulang lah. Hatta sampai kita tua pun boleh belah mulut. Tapi bukan dengan buah kurma, dengan musangking, buah durian tu. Makan dengan alim ulama, ambil air mereka minum, lepas mereka minum yang lebih. Makan nasi dengan mereka, tu ada kesan. Saya kecil-kecil dulu, saya makan nasi dengan siapa? Tok Guru Syekh Mahmud Kip Sak. Boleh kata hari-hari dia nak makan, dia panggil saya. Dia ambil, kalau nak makan pulut tu, dia ambil, dia kepai pulut. Mulut dia duduk baca jampi di pulut tu. Apa dia baca saya pun tak tahu. Dia kepai baca, dia tuk masuk dalam pinggan saya. Makan. Tu kira baik tu. Pasal apa? Pasal jampi di nasi. Ada orang dia buah keluar dalam mulut dah. Makan. Mampu tak? Syed Muhammad bin Ali Maliki dia kata kalau anak murid dia teruk-teruk dia buat gitu. Arwah siapa? Tok Guru seorang pondok. Anak murid dia jenis payah boleh. Hanggang mulut. Tuih dia ludah masuk. Ada seorang Tok Guru Kedah, Tok Guru besar. Pi petani. Pi nak ziarah kawan dia di petani. Sampai di pintu pagar, pintu pondok, jumpa dengan budak pondok. Dia pakai leket. Budak pondok sekarang orang kampung nak main duduk pondok. Dia tak tahu Tok Guru besar. Kata oleh budak tu, "Pakcik mana?" "Saja main tengok pondok." "Bagus pakcik." "Umur tua-tua lagu ni kena duduk pondok lah. Jangan duduk kampung main jemaah pun tak buat, kadang-kadang tak semayang lah apa semua. Main duduk pondok ni kat tua-tua ni bagus. Di pondok ni main jemaah lah, puasa Isnin Khamis lah, mayang tahajud lah, apa wirid mengaji. Kita ni nak isi masa lagu ni. Tok Guru tu hangguk, terima kasih. Dia bersyarah ke Tok Guru, ni main nak jumpa Tok Guru. Sementara nak jumpa rumah Tok Guru tu, dia bersyarah sepanjang jalan. Tok Guru tu hangguk. Sampai rumah Tok Guru bagi salam. Tok Guru buka pondok, buka pintu rumah, tengok Tok Guru besar main rumah dia. Tok Guru dia sendiri, dia turun main, cium tangan peluk Tok Guru tu. Budak tadi muka merah, pucat, lari balik terus. Silap aku bersyarah kat orang, aku kata kat orang kampung biasa rupanya Tok Guru besar. Lari balik. Tok Guru tu naik. Tok Guru tu kata, "Panggil budak bawa saya tadi mana?" Pipi budak tu duk bungkus kain baju, lari balik lah. Asal apa? Dia bersyarah silap orang. Tengok penampilan dia sangka orang biasa, rupanya orang alim besar. Bukti dia Tok Guru dia sendiri sambut dengan hormat. Dia nak lari balik, panggil dia kata, "Buat apa?" "Nak sedekah duit." Tok Guru hak mai daripada Kedah ni, nak sedekah. Kalau tak silap Pak Cuhi mengajah mati macam tu. Nak sedekah duit kata. Pasal baguslah nasihat kat orang tua. Dia tak tahu kata hadiah patut kena nasihat. Dan ada daripada cerita ni, yang cerita ni Dr. Abdul Qadir, Setiausaha Persatuan Ulama Fatani sekarang ni. Seorang budak atau pak atau mak atau bawa anak dia yang tak mau mengaji, pi nak minta ubat. Pi nak minta ubat kat Tok Guru, bawa anak dia yang jenis kita kata buah lah, nakai, merempit lah apa semua. Pi nak berjumpa Tok Guru, kena jumpa kepala mutalaah, kawan-kawan hak duduk dalam pondok. Tok Guru ni jenis masa lapang dia tak ada. Mengajak ibadat, zikir, wirid siang malam gitu. Pakai serban, buah tudung pula. Pipi budak tu bawa orang tengah ni. Ni saya nak minta ubat, bawa ayak. Tak, tuang masuk dalam gelas. Tok Guru baca-baca, tu keluar ayak liak masuk sikit. Nak
Budak tu dia tak mau makan lah. Pihak mak bawa makan. Tak mau lah. Makan tu aku minum bagi ubat. Tak boleh. Budak tu tak mau ambil kesut. Lah kali orang tengah ni dah malu. Orang tengah ni tak minum, tunggu kau tak kerti dia wirid ni dah tak mau apa aku ambil aku mengaji. Minum. Tu budak hak minum ni jadi alim besar. Hak budak tak mau tu balik jadi mak rempit balik. Pasal dia ambil berkat daripada ulama. Tapi syarat dia ulama tu ulama yang memang dimaklumi di kalangan masyarakat dia orang yang hebat. Kalau zaman dulu yang orang ajar minta ubat Tok Wajazid menang. Kalau Pak Mik Bukit Besar tu masa tu zaman tu ramai tak? Seorang Hindu mai. Haji saya sakit urat. Dia sakit urat. Cina ke Hindu? Mai. Dia ambil mengkuang lah, daun mengkuang. Tahu? Ambil antonyo. Balik lega. Sampai orang Cina Hindu pun kenal Tok Guru. Kita Melayu tak kenal. Tu hak Tok Guru zaman dulu yang Tok Guru depa hebat. Tok Wajazid mengaji kat tu kenali. Bila Tok Guru depa hebat, pindah perangai tu pi kat depa. Tu sejarah orang dulu-dulu. Jadi berkat alim ulama ni ada kalau depa amalan mereka tinggi, amalan depa hebat, sanad depa sampai kepada Rasulullah tu ada, maka depa ada keberkatan depa. Lah ni payahlah nak cari hak jenis jampi ayak yang bermanfaat. Mai pula orang Wahabi kata tak ada manfaat jampi ayak. Kalau ada manfaat, baik Rasulullah baca di Telaga Zamzam, Abu Lahab masuk Islam habis. Tu sebab ulama kata Rasulullah tak gaduh jampi ayak Zamzam. Rasulullah dah baca doa, Allah dah mustajab. Tu pun Rasulullah berdoa, Allah Ta'ala kehendak Allah sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah hidayah petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kaum Rasulullah tu sebahagian beriman, sebahagian lawan. Abu Lahab, Abu Jahal lawan. Jadi kalau Rasulullah baca di ayat Zamzam pun, kalaulah ditakdirkan baca, Rasulullah berdoa Allah Ta'ala jadi makbul sebahagian, sebahagian diterima bagi petunjuk, sebahagian tak. Kalau baca di ayat Zamzam sama. Begitu juga jampi ayat. Kalau Allah mustajab, mustajab. Kalau Allah tak mustajab, tak mustajab. Nak mustajab doa itu terletak kepada Allah. Kerja kita berdoa, samping kita baca doa, kita minta tolong orang baca doa. Sebab itu Profesor Dr. Harun Din pi tang mana pun orang tak ayat. Pasal orang tahu di antara kelebihan dia rajin baca doa untuk orang-orang yang berhajat. Sebahagian yang dia baca Allah mustajab, walaupun sebahagian lagi tak. Zaman Ustaz Azizan jadi menteri besar, saya mengajak bergilik dengan dia di Mentalun, kediaman rasmi menteri besar. Saya sekali, Dr. Harun Din sekali, ada lagi seorang dua gilik. Main time Dr. Harun Din ramai, penuh, melimpah. Main pakat bawa ayam setengah. Hak seorang tu dia kata, aku main minta jampi ayam, aku bukan mengaji kan. Ni peluang nak ambil ayam dia. Dr. Harun Din parti lain, dia parti lain, tapi main nak ambil ayam. Pasal apa? Dr. Harun Din, Allah Ta'ala bagi kelebihan dia berdoa sebahagiannya Allah mustajab, walaupun tak ke semua. Takkan kita kata, Dr. Harun Din ni tak betul ni baca doa kat ayam. Kita baca dalam kitab Majmu' Imam Nawawi ada bab doa di ayam. Dalam kitab Zadul Ma'ad juzuk yang keempat karangan Ibn Qayyim rahimahullah ada juga bab baca doa di ayat. Jampi di ayat. Ayat yang dibacakan bismillah tak sama dengan hak tak baca bismillah. Kita nak minum ayat kita baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, ada kelebihan berbanding dengan minum ayat langgah begitu saja. Bismillah hak kita baca sudah memberi kelebihan kepada ayat yang kita minum. Tambah ia baca oleh alim ulama. Jadi membaca jampi di orang sakit dengan ayat Quran salah satu benda yang makruf dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sirah. Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dihantar bersama lebih kurang 30 orang sahabat
teman ataupun tabi'in bersama sahabat untuk pergi berperang di satu tempat. Tiba-tiba makanan mereka habis, minuman mereka habis, bekalan mereka habis, menyebabkan mereka terpaksa minta bantuan kepada penduduk kampung. Dia pergi kat rumah orang, dia kata, kami ni bermusafir, bekalan kami habis, kami lapar lah ni, minuman pun habis, boleh tak jamu kami sikit? Orang kampung tu tak kenal dia pak. Kita pun kalau orang tak kenal, kita tak berani bantu. Saya duduk ustaz Bangla main rumah saya, minta ayak, saya tekat ambil ayak, suruh akut pagar tu boleh gagah. Nak panggil masuk minum dalam rumah, oh tak berani. Dan ni dia kalau pisau ke apa, kacau. Jadi sahabat pun kenal lagu tu. Bila makanan depa habis, minuman depa habis, depa minta tolong orang kampung yang depa singgah itu, jamu depa, seorang pun tak mau jelayan. Pi cari tang lain, pi cari roti tang lain, pi cari minuman tang lain. Kami tak mau jamu. Kami tak kenal hampa. Hampa ni tak tahu mai benar-benar. Akhirnya tak ada harapan. Bila tak ada harapan, oleh kerana mereka keluar dengan arahan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala berikan pertolongan kerana mereka buat kerja baik, keluar nak berjihad, makanan minuman habis, orang tak mau bagi, tak apa. Akhirnya Allah Ta'ala dorong jalan untuk mereka dapat makanan. Macam mana? Ketua kampung dia kena ketit kala jengking. Kalau jengking pergi ketik ketua kampung, orang kampung riuh, ketua kita duduk kelupuk sakit, kena ketik dengan kala jengking. Mai kita pakai cari ubat nak berubat, semua pakai buh macam-macam ubat, tak mau lega. Lah kali dia kata tak ada harapan dah, berubat tak mau lega ni. Kita minta tolong orang luar mai kampung kita, kok depa boleh berubat. Akhirnya mereka pun bersetuju, dah kita berubat tak mau lega, dia duduk riau lagi, pilah jumpa sahabat-sahabat tadi, sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa di kalangan kamu yang boleh jadi tok bomo, doktor ke siapa, tolong berubat ketua kampung kami yang sedang duduk mengerang sakit. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, saya boleh berubat, tapi dengan syarat kena bayar upah. Kalau lega kena bayar upah. Tadi kami minta makanan, hampa tak bagi, no? Minta minum, hampa tak bagi, lah hampa minta tolong kami pula. Lah, sahabat kata, kami boleh berubat dengan syarat kena bayar, bagi upah. Tak apa, upah tak bayar, yang penting dia lega. Dia pi kat kawan yang sakit, dia baca Fatihah, hamui, terus lega. Hadis kata, ka'annama nasyata min iqal, seperti unta yang terlepas tali yang ikat di lutut dia. Iqal ni bahasa Arab kata iqal. Bahasa Arab lah, hak Mekah dia panggil igal. Igal tu apa dia? Hak tu Arab buh di kepala dia. Kita tengok Arab Saudi, dia buh serban, dia buh kala hitam di kepala dia. Tu asal dia ikat kepala lutut unta. Arab dia bukan musafir, duduk benda tu atas kepala, bila unta dia berhenti, dia nak bagi unta lari, dia angkat hak hitam tu, dia buh di kepala lutut unta. Bila dia nak jalan, dia ambil buh balik atas kepala dia. Iqal nama dia. Unta yang kena ikat, bila cabut tali tu, dia boleh berjalan. Hadis kata ka'annama nasyatata min iqal, seperti unta yang dibuang ikatan di lutut dia. Apa maksud? Kalau bahasa Kedah kata, bahasa kita kata kutir tauk buang. Dia ni lega macam kutir tauk buang. Maksud dia lala tu lega, tak tunggu masa dah. Dengan dia baca Fatihah, Allah sembuhkan penyakit dia. Lalu diberikan lebih daripada 30 ekor kambing sebagai upah. Kalau kambing seekor 800 kali 30, 20,000 lebih. Duit Malaysia lebih daripada 20,000 dia dapat hanya dengan jampi Fatihah. Sebahagian sahabat kata kita sembelih makan, sebahagian sahabat kata kami tak berani makan. Halal ke haram ni duit ni? Natang ni dengan baca Fatihah dapat upah dekat RM30,000. Akhirnya dia bawa balik dulu kambing tu ke Madinah, cerita kat Nabi SAW. Rasulullah kata, mai kat saya sama kambing kamu.
Rasulullah akui kata kambing tu halal, boleh dimakan. Saya pun nak sama. Idribu li bisahmin. Mana Rasulullah tanya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa beritahu kepada kamu bahasanya Fatihah ni boleh guna untuk jampi? Wa ma adraka wa ma yudrika annaha ruqyah. Jawab dia, ulqiya fi raw'i. Allah bagi ilham kat saya. Dah tak ada nak buat apa, tak minta, tak buat lagu tu. Makan tak boleh, minum tak boleh, lapar habis dah. Kat lapar nak mati dah. Akhirnya terpaksa jampi dengan Fatihah. Allah bagi pemudah ketika itu, dah hajat dia tercapai, rezeki murah. Hak rezeki payah dapat murah dengan sebab dia depa keluar untuk Islam, keluar untuk agama Allah. Bila sesak, pertolongan Allah datang. Hak tu yang diseriwayatkan dalam hadis, dalam tafsir surah Fatihah. Maka ulama kata Fatihah ni jadi ubat. Salah satu kelebihan Fatihah, dia jadi ubat. Kita pergi tengok orang sakit, baca Yasin. Orang sakit nak mati dah baca Yasin. Lepas baca Yasin, orang suar botol mai kat kita. Makan botol jang, dia bubuh dalam jang putih air sejuk. Masa tu pakat hambus Hambus tu nak baca apa? Tak tahu. Orang pakat tengok. Budak-budak tengok. Depa pun tak tahu baca apa. Depa pun kumit-kumit mulut. Hang baca apa? Aku tak tahu, aku tiru orang. Dia tengok orang bergerak mulut, lepas gerak hambus. Dia kata, aku tak buat. Orang kata, aku tak kerti. Tapi buat mudah, bukan bunyi suara apa. Orang tak tahu baca apa. Aku tengok orang kumit mulut, aku pun kumit sama. Lepas tu orang hambus, aku hambus. Hang kumit tu hang baca apa? Saja bagi bergerak mulut lah. Aku tak tahu, kubuh tu. Maksudnya kalau kita orang suara yang lagu tu dah tak kerti nak buat alin, baca Fatihah. Yang duk baca Iqra 1, Iqra 2, tak edit tu. Baca Fatihah. Fatihah tu ubat besar yang boleh kita baca untuk ayat yang dia nak diminum oleh orang sakit. Kerana apa? Kerana Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah baca Fatihah di zaman Nabi SAW dan Rasulullah i'tiraf. Jadi Quran ni jadi ubat. Di samping dia jadi penawar, dia jadi panduan, dia jadi ubat. Dalilnya dalam suratul Nahli, kalau tak silap, dalam suratul Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu merupakan syifa, merupakan penyembuh, penawar dan rahmat kepada orang beriman. Cuma jangan sampai kita silap guna. Apa dia silap guna? Silap faham. Quran ini sifat dia begitu banyak. Sifat dia penawar, sifat dia berkat, sifat dia petunjuk, sifat dia mulia. Banyak sifat Quran dalam Quran sebut. Sifat dia pembeza antara benar dan salah, disebut Al-Furqan. Sifat dia mulia, Al-Quran Al-Azim, Quran yang mulia. Sifat dia berkat, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepada engkau itu diberkati. Tetapi sifat-sifat yang mulia yang disenaraikan oleh ulama daripada ayat Quran, daripada hadis, yang tu nombor belakang. Nombor satu sifat Quran ni apa dia? Kitabu hidayah, kitab petunjuk. Amalan kita orang Melayu bila sakit baca Yasin. Untuk apa baca Yasin? Untuk menyembuhkan dia. Baca Yasin untuk lega. Silakan, betul, tak salah. Anak kita nak ambil SPM, nak ambil UPSR PT3, panggil orang mayang hajat baca Yasin. Untuk apa baca Yasin? Untuk periksa dapat nombor 1 cemerlang. Baca Yasin, baca Quran untuk lulus periksa dengan baik. Silakan, mengikut niat masing-masing. Bila kita nak mesyuarat, kita mesyuarat, kita mulakan mesyuarat kita dengan umul kita bagi memberkati mesyuarat kita Al-Fatihah, terus kita baca Fatihah. Baca Fatihah untuk ambil berkat, silakan, betul semua. Tapi jangan tinggal nombor 1. Nombor 1 apa dah? Kitab petunjuk. Kitab Quran ini diturunkan, tugas yang paling utama kata dalam kitab ulumul Quran 2. Kitabu hidayatin wa i'jazin, kitab membawa petunjuk dan mukjizat. Ini sifat nombor 1 yang ada pada Quran. Sifat utama petunjuk, hidayah dan mukjizat. Quran tu jadi ubat, nombor 2. Quran tu jadi berkat, nombor 2. Quran tu kitab yang membeza, yang mulia, nombor 2.
Jangan sampai perangai orang Melayu kita baca Quran tekan ambil berkat saja, tapi tak baca Quran untuk ambil petunjuk. Menyebabkan dia baca Quran tak faham, dia tak usah bagi faham, dia tak ambil petunjuk. Itu kesalahan orang Melayu kita. Bila dia jadikan Quran sebagai berkat, hang buat apa? Buh Quran atas rak. Quran dalam rumah kan bagus, dapat berkat, boleh halau hantu syaitan. Dia ambil Quran tak atas rak, tak buka-buka dah. Pasal dia kira ambil berkat tak Quran dalam rumah. Dia hanya baca Quran untuk baca Fatihah, ambil berkat nak buat majlis. Tetapi dia tak baca untuk ambil petunjuk. Menyebabkan kadang-kadang dia bercanggah dengan ajaran Quran, dia tak sedar. Yang kedua, mukjizat. Orang dulu-dulu menjadi hebat mereka itu dengan sebab mereka melihat mukjizat para nabi mereka. Para sahabat jadi hebat kerana lihat mukjizat depan Nabi SAW. Satu masa, salah satu mukjizat yang disebutkan, Rasulullah duduk dengan sahabat sedang bermusafir, tengah berehat di satu tempat di padang pasir. Datang seorang Arab kampung, tanya. Dia tengok orang daripada jauh, dia tanya, tu siapa? Dia berkata, tu seorang Nabi, seorang lelaki yang mengaku jadi Nabi dan Rasul. Yang duduk keliling dia ialah pengikutnya, yang dikenali sebagai sahabat-sahabat dia. Dia bawa ajaran baru, nama dia Islam. Arab kampung tu kata, aku tak percaya lah. Kata dia, boleh, dia ni betul, melainkan aku kena ada bukti. Dia tangkap bewak pasir, dia buh di lengan baju. Dia pergi depan Rasulullah, dia maki Rasulullah, dia kata engkau pembohong, pendusta, semua pecah belah masyarakat. Satu persatu dia kutuk Rasulullah. Masa dia kata tu, Sayyidina Umar dengar, sahabat lain dengar. Sayyidina Umar minta izin sepatah. Ya Rasulullah, da'ni aqtulhu. Ya Rasulullah, izin saya pancung tengkok dia lah ni. Sayyidina Umar tadi dengar orang kata kat Rasulullah, orang maki Rasulullah. Dia cepat naik angin, dia terus minta izin nak cabut pedang, tetak bagi putih kepala orang. Rasulullah kata, jangan. Ama ta'lamu anna al-halim ma kada an yakuna rasula. Jangan wahai Umar, apakah kamu tak tahu orang yang tak cepat penguih hampir dengan para rasul. Orang yang sopan santun, lemah lembut, tak cepat melenting hampir dengan rasul. Lepas tu Rasulullah tanya Arab tadi, apa yang kamu mau? Dia kata, depa habang kata kamu ni rasul, habang kata kamu ni bawa ajaran betul. Aku tak akan percaya kamu ni bawa ajaran betul melainkan setelah bewak aku habang dulu. Dia tarik bewak pasir dia tauk depan Rasulullah. Maka Rasulullah pun paling kepada bewak tu. Rasulullah kata, ya dab, wahai bewak pasir. Dalam kitab Hayat Haiwan Kubra kata, فَتَكَلَّمَ الضَّبُّ بِلِسَانٍ طَلِقٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ مُبِينٍ. Lalu bewak pasir itu bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Man ta'bud, wahai bewak, siapakah yang kamu sembah? Bewak pasir dia tak macam bewak tempat kita. Bewak pasir dia ekor ada 21 ketak. Bewak tempat kita tak tahu ada ketak atau tak ada ketak. Man ta'bud, wahai bewak, kamu semua siapa? Jawab oleh bewak itu, allazi fis sama'i 'arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari 'adzabuhu. Aku menyembah Allah yang mempunyai arasy di langit, kekuasaan di atas muka bumi, jalan kepada kapal di dalam laut, rahmat di dalam syurga, azab dalam neraka. Ya dabbu man ana ya dabb. Sebelum tu dia tanya, ya bab, Arab tu jawab, bewak tu kata, labbaika wa sa'daik, aku menyahut seruanmu. Man ana ya bab, wahai bewak pasir, aku ni siapa? Anta rasul rabbil alamin, engkau adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Dia dengar bewak tu kata, sahabat-sahabat pakat tengok, maka dia mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam, bukti jelas. Dia lihat mukjizat pada masa tu depan mata dia. Dia ambil bewak tu bulan lengan baju dia balik. Dia kata, aku nak balik jumpa kaum aku. Kaum dia sedang bersedia dengan 1000 senjata, duduk di atas 1000 ekor kuda. 1000 orang dengan 1000 senjata, duduk atas 1000 ekor kuda. Mereka bersedia nak pergi serang Rasulullah dengan sahabat. Dia kata, hampa tak pergi serang. Ni orang yang betul, bawa ajaran benar. Kerana aku tengok sendiri bewak aku habang. Aku dah masuk Islam. Ni bewak dia dalam tangan aku.
1,000 orang terus masuk Islam serentak pada ketika itu. Taat kat Rasulullah. Orang yang taat Rasulullah ni orang yang mulia. Orang yang tak ikut Rasulullah tu teruk pada bewak tu bagus ya. Dia boleh kenal Rasulullah. Quran kata orang tak ikut Rasulullah ni, tak ikut ajaran Islam ni lebih teruk pada hayawan. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka umpama binatang yang berkaki empat, bahkan mereka lebih teruk bila binatang berkaki empat, kata dalam Quran. Akhirnya pakat masuk Islam 1,000. Tak pernah berlaku zaman Rasulullah 1,000 orang masuk Islam serentak dalam satu masa, melainkan apabila berlaku satu mukjizat, iaitu bewak pasang cakap Arab depan Nabi SAW dengan para sahabat. Itu satu contoh mukjizat. Mukjizat yang dilihat oleh sahabat zaman dulu beribu. Macam-macam mukjizat. Semua tu hanya ada dalam sejarah. Kita tak boleh tengok, melainkan kita baca dan kita mengaji. Tapi mukjizat yang boleh kita tengok, kita baca, kita mengaji sampai kita mati, nama dia Quran. Sahabat dalam zaman dulu kuat iman mereka dengan sebab mereka nampak mukjizat depan mata. Zaman Nabi Musa tengok lautan terbelah depan mata, tengok ayak keluar daripada batu depan mata. Zaman Nabi Isa, lihat Nabi Isa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Zaman Nabi Sulaiman, mereka melihat Nabi Sulaiman dibawa berpindah dengan satu tempat kepada satu tempat dengan arahan angin. Mukjizat Nabi-Nabi terdahulu dilihat oleh kaum mereka. Zaman Rasulullah macam-macam mukjizat. Hak beriman, hak percaya yakin masuk Islam. Hak tak percaya dia kata ni sihir. Dia kata Muhammad ni ahli sihir. Ni dia buat sihir ni, dia buat silat mata. Hak tu hak tak percaya. Hak percaya kata mukjizat, terus masuk Islam. Dan iman mereka semakin kuat. Sampai satu masa mereka bermusafir, ayak tinggal sikit. Mai mengadu, ya Rasulullah, ayak nak habis. Nak minum tak boleh, nak wuduk tak boleh, nak makan minum tak boleh. Rasulullah kata, mai ayak sikit. Rasulullah rendam tangan dalam ayak tu, ayak dalam timba. Rendam, Allah Ta'ala buat keluar ayak dari celah-celah jari Rasulullah. Diminum, diwuduk oleh ratusan sahabat pada ketika itu. Sampai habis, ayak tak habis. Itu mukjizat ayak keluar daripada celah jari Nabi SAW. Sehingga ulama kata ayak yang paling baik di dunia dan di akhirat, ayak yang keluar daripada celah jari Rasulullah. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba'. Ayak yang paling bagus yang keluar daripada celah jari Nabi SAW. Banyak cerita-cerita mukjizat yang berlaku zaman dulu yang menguatkan iman sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, kerana mereka lihat depan mata mereka. Kita nak tengok mukjizat tu tak ada dah tak berlaku, tetapi hak kita boleh tengok, kita boleh baca, kita boleh dengar, nama dia Quran. Mukjizat tu kekal sampai kiamat. Kalau orang zaman dulu kuat iman depa dengan sebab depa lihat mukjizat, kita pun nak kuat iman kena tengok mukjizat. Kena baca mukjizat, kena lihat mukjizat, kena telinga kita biasa dengan mukjizat. Nama dia Quran sampai kita mati, sampai kiamat. Jangan tinggal mukjizat itu. Kalau kita tinggal, iman kita lemah. Kita nak kuat, kita kena damping Quran. Itu disebutkan oleh ulama. Jadi kita baca dalam sejarah bagaimana iman orang dulu-dulu semakin kuat apabila melihat mukjizat, dan Quran ni kitab mukjizat. Jadi selama mana kita pegang Quran itu jadi ubat. Orang yang baca Yasin, orang yang sakit kita baca Yasin, Quran itu jadi pencapai hajat kita. Bila kita nak ambil periksa, kita nak pergi buat haji umrah, kita baca Yasin supaya kita pergi buat haji umrah yang diterima Allah, dimustajabkan oleh Allah. Bila kita rezeki payah dapat, kita baca Yasin supaya Allah murah rezeki. Bila orang perkena kita baca Yasin supaya Allah Ta'ala perbetul kita dan selamatkan kita daripada ditipu oleh orang jahat musuh kita. Dalam masa yang sama kita kena ingat Quran, Yasin, Fatihah, surah Ali Imran, surah Baqarah dan sebagainya, dia ada sifat yang lebih utama. Ada dua sifat utama, hidayah, mukjizat. Jangan hanya baca Quran untuk buat ubat, jangan hanya baca Quran untuk ambil berkat, tapi tinggal yang utama, iaitu baca Quran kerana nak dapat petunjuk. Petunjuk tu nombor satu, nombor dua mukjizat. Maka orang yang baca Quran atas dasar aku nak ambil petunjuk Quran untuk aku ikut, orang tu telah mengetahui itulah sifat utama yang menyebabkan mulianya para sahabat zaman dulu. Sahabat zaman dulu baca Quran kerana petunjuk. Baca Quran untuk yang tujuan yang lain, nombor dua. Orang lah tak baca untuk ambil petunjuk, baca tekat berapa kali khatam, bulan puasa tahun lepas sekali, bulan puasa tahun ni 2 kali. Hang faham ke tak? Aku tak pernah ambil tahu.
Kerana aku baca untuk ambil pahala. Ambil pahala banyak, ambil berkat banyak. Petunjuk aku tak tahu. Itu salah. Kerana meninggalkan sifat yang paling utama. Mencari sifat utama, meninggalkan yang paling utama. Yang kita mengaji ni pasal kita nak dapat petunjuk Quran. Kita mengaji dengan orang buat kuliah duha, kuliah subuh, kuliah maghrib tu untuk kita dapat Quran itu sebagai petunjuk kita. Walaupun tak banyak, campur-campur sikit-sikit, dengar setengah, lena setengah, lupa setengah. Yang penting kita cari petunjuk tu dengan kita mengaji. Bila seorang tu tak mengaji terus, dia tak cari petunjuk, maka itu satu kesalahan yang berlaku. Masa tidak mengizinkan, tak berjalan juga kitab kita. Tak apa. Yang penting kita mengaji bagi habis masa. Nak khatam, tunggulah 45 tahun dia khatam. Jadi kita baca hari ini, dia kata semayang itu wajib, tiang agama dan sunnah Rasul. Rahsia roh solat ialah niat, khusyuk dan penyerahan hati. Jadi kita baca hari ini apa yang penting. Quran itu mukjizat yang masih ada di rumah kita masing-masing. Jangan kita tak baca terus. Dan baca bukan tekat nak bagi betul tajwid, bukan baca tekat nak dapat pahala, bukan tekat nak dapat berkat. Baca untuk ambil petunjuk dan mengenali mukjizat Allah. Mukjizat macam benda yang mengalahkan, i'jaz, mengalahkan musuh-musuh dia. Supaya bila kita baca, kita semakin mengenali sinaran cahaya kebenaran dan kita boleh menghayati kebenaran itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.